Hello, hello, hello. Apa kabar semua? Hari ini aku nak pakai spek mahal nih. Aku nak minta sedikit advantage handsome sikit. Lebih handsome daripada Peter Anthony. Tak apalah, dia lebih kaya dari aku, lebih berkuasa daripada aku. Tapi satu perkara yang aku menang sekarang, aku tidak dihukum penjara lah. Apa yang berlaku sebenarnya? Berita hot yang paling hot dan hot di seluruh Malaysia adalah apabila Menteri Sabah, bekas Menteri Sabah dipenjara 3 tahun dan denda RM50,000. Wow, dan wow. Apa kesalahannya? Memalsukan dokumen. Siapa orangnya? Ya, orangnya adalah Peter Anthony. Dari mana dia? Dari parti warisan, tapi sudah keluar parti warisan. Sekarang sudah ada partinya sendiri. Aku nak terpikir-pikir lah kan. Agak-agak rugi tak Peter Anthony keluar dari warisan? Apa tujuan dia keluar dari warisan dulu? Adakah benar menurut spekulasi ada orang cakap untuk menyelamatkan diri supaya penghakiman ataupun kesnya di mahkamah boleh digugurkan. Tapi kalau boleh digugurkan, akhirnya apa yang dia dapat? Tiada apa-apa, rugi. Kan yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Akhirnya hari ini, bekas Menteri Sabah ini, yaitu Peter Anthony, dipenjarakan 3 tahun dan denda RM50,000. Bermaksud, kalau ini benar, bermaksud Peter Anthony akan terlucut secara sah sebagai ahli parlimen dan adun Sabah. Dan yang menariknya, adakah Peter Anthony akan mendapat keistimewaan seperti Najib bosku juga? Karena Najib bosku selama ini sudah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Tapi sehingga hari ini masih kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini, makan lagi sana sini kan. Sudah hukuman penjara, tapi sedang menunggu keputusan resmi rayuannya di Mahkamah Persekutuan. Tapi dia belum dipenjara. Dia hanya boleh dipenjara selepas keputusan Mahkamah Persekutuan. Jadi ini yang kita tunggu. Adakah duluan itu nanti akan menjadi duluan juga, akan menjadi ikutan juga kepada Peter Anthony. Karena sebelum ini ada seorang pesawah padi yang telah didapati bersalah menyebabkan rakannya cedera parah hanya dengan memetik kes Najib di Mahkamah Rayuan. Akhirnya dia dapat penangguhan hukuman sehinggalah selesai rayuannya hanya dengan memetik kes Najib. Jadi hari ini, adakah dengan memetik kes Najib, Peter Anthony takkanlah tak petiklah. Pesawah boleh petik, apakan pula menteri kan? Takkanlah Peter Anthony nak diam jo. Takkanlah awal-awal lagi nak masuk penjara dan lucut pula jawatan. Najib sampai hari ini sudah jatuh hukuman, sudah lepas mahkamah tinggi, lepas rayuan pun dia kalah. Tinggal Mahkamah Persekutuan, tetap juga ahli parlimen pekan. Masih lagi ahli parlimen, belum lucut lagi jawatan sebagai ahli parlimen. Adakah Peter Anthony juga akan menerima nasib sama seperti Najib? Keistimewaan sama seperti Najib. Itulah yang aku pernah kata sebelum nih. Dengan keputusan Najib itu ada duluan sudah. Jadi aku rasa Peter Anthony akan guna kes Najib untuk beliau dapat bebas sementara waktu kesana kesini. Dan yang pentingnya, dia masih ahli parlimen lagi sehingga selesai proses mahkamah di persekutuan yang mungkin hampir masa 2-3 tahun lagi lah. 2-3 tahun itu bukan sekejap, amat lama. Itu peluang yang bagus untuk membersihkan diri mereka. Apa yang berlaku? Peter Anthony didapati bersalah kerana telah memalsukan dokumen. Bekas Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Peter Anthony, gagal menimbulkan keraguan munasabah dalam kes pendakwaan, kata Hakim Azura Alwi. Peter Anthony disabitkan kesalahan memalsukan surat dari pejabat timbalan Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah, UMS,
untuk kontrak penyelenggaraan sistem. Wah, berani juga memalsukan surat. Aku ingat orang kampung yang berani. Aku ingat orang-orang biasa yang berani palsukan surat menyurat nih. Rupa-rupanya menteri pun berani juga memalsukan surat dari pejabat timbalan Naib Chancellor di University Sains Malaysia Sabah lagi tuh. Aduh, pelik jagalah kan. Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur pagi ini turut menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun. Wow, lama juga 3 tahun kan. Puas juga makan-makan di penjara tuh. Apalagi yang boleh dibuat ah. Orang selalu cakap kalau masuk penjara tuh yang lelaki jangan ambil sabun kalau jatuh di lantai. Aku tak faham lah apa maksud dia tuh. Jangan ambil sabun kalau jatuh di lantai. Aku tak paham sangat apalah maksud dia tuh. Kalau kau paham tolong bagi tahu aku lah. Aku tak tahu lah apa makna tuh. Kalau jatuh sabun di lantai waktu di penjara jangan diambil. Kenapa pula tak diambil ya? Nak mandi macam mana kalau tak ada sabun? Apa yang ditakut sangat dengan sabun di penjara tuh? Aku pun tak tahulah. Anda beritahu aku sendirilah. Dijatuhkan penjara 3 tahun, denda 50.000 sebagai gantian hukuman penjara tambahan 15 bulan terhadap bekas Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah itu. Hakim Azura Alwi memutuskan Peter Anthony menimbulkan keraguan munasabah dalam kes pendakwaan. Gagal. Hari ini ditetapkan untuk keputusan peringkat pembelaan kes terhadap bekas pemimpin warisan dan presiden semasa kesejahteraan demokratik masyarakat KDM yang berpengkalan di Sabah itu. Jadi hari ini Presiden Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia KDM akhirnya dipenjara 3 tahun. 3 tahun gitu 3 tahun dengan denda lah. Mahkamah memerintahkan Peter Anthony membela diri selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya menimbulkan kes prima facie terhadapnya pada akhir kes pendakwaan. Mengikut pertuduhan, Peter Anthony sebagai pengarah urusan Syarikat Asli Jaya didakwa memalsukan surat pejabat timbalan Naib Chancellor UMS bertarik 9 Jun 2014, yaitu memasukkan pernyataan palsu dengan niat digunakan untuk tujuan menipu. Perbuatan itu didakwa dilakukan di pejabat Ketua Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri Bangunan Perdana Putrajaya antara 13 Jun dan 21 Ogos 2014. Pertuduhan mengikut Seksyen 468 kan keseksaan yang peruntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Ketika membacakan penghakimannya, Azura menolak pembelaan tertuduh sebagai renungan dan penafian semata-mata. Dia berkata, saksi pendakwaan tidak mempunyai kepentingan atau meraih keuntungan dalam memalsukan surat itu dan keterangan mengikut keadaan yang digabungkan dengan keterangan lain menunjukkan hanya tertuduh yang mempunyai motif dan peluang untuk melakukan kesalahan itu. Azura berkata, hanya tertuduh melalui Syarikat Asli Jaya atau Jati yang mempunyai kepentingan dalam kontrak itu. Mahkamah mendapati walaupun tiada bukti langsung yang menunjukkan Anda telah memalsukan dokumen dengan menulis tajuk terhadap keterangan mengenai mengikut keadaan dan keterangan untuk mewujudkan bahawa hanya Anda sahaja yang punya peluang untuk memalsukan keterangan ini mencukupi untuk membuktikan yang Anda telah memalsukan dokumen itu, katanya lagi. Sekian dulu isu yang paling hangat di Malaysia hari ini. Kita jumpa lagi. Sila share video ini. Kita bongkar. Jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlonde. Bye-bye.